Penduduk gua dalam surah Al-Kahfi. Pada zaman dahulu kala, ada 7 orang pemuda yang beriman teguh kepada Allah Ta'ala. Raja dalam negeri itu bernama Daqyanus. Dia memaksa rakyatnya supaya menyembah berhala, tetapi pemuda-pemuda itu tidak mahu mengikut perintahnya. Lalu raja itu mengancam akan membunuh mereka kalau tidak mahu menyembah berhala. Tetapi mereka tetap berpegang teguh pada agamanya dan tidak mahu menyembah berhala meskipun akan dihukum bunuh. Kemudian mereka bermesyuarat hendak meninggalkan negeri itu dan melarikan diri ke dalam sebuah gua yang agak jauh dari negeri itu. Di tengah jalan mereka diikuti oleh seekor anjing. Mereka cuba mengusir anjing itu, tetapi anjing itu terus mengikuti mereka. Setelah mereka sampai ke gua yang dituju, masuklah mereka ke dalamnya sementara anjing yang mengikuti mereka menjadi penjaga di pintu gua tersebut. Di sini, mereka menghabiskan masa dengan mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Akhirnya mereka itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala senyenyak-nyenyaknya sehingga tidak mendengar suatu apa. Tinggallah mereka di dalam gua itu sehingga 309 tahun lamanya. Sementara itu, Raja Daqyanus yang ganas dan memaksa rakyatnya menyembah berhala itu telah mati dan telah diganti dengan raja-raja yang kemudiannya. Akhirnya negeri itu diperintah oleh seorang raja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berlaku adil terhadap rakyatnya. Pada masa itu, terjadi perselisihan faham dayam negeri itu tentang hari kebangkitan, hidup kembali sesudah mati untuk menerima balasan yang maha adil dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang percaya dan beriman kepada Allah dan setengah mereka mengingkarinya. Lalu raja itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya menerangkan jalan kebenaran bagi rakyatnya. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak lama kemudian salah seorang pengembala kambing raja itu merobohkan tutupan lubang gua tempat pemuda-pemuda yang sedang nyenyak tidur itu. Pengembala yang hendak membuat tempat kandang kambingnya telah menyebabkan mereka tersedar dari tidur. Kata setengah mereka, "Berapa lamakah kita tidur di sini?" Sahut seorang temannya, "Sehari atau setengah hari." Kata yang lain, "Allah lebih mengetahui berapa lama kita tidur di sini." Kemudian mereka mengutus seorang teman pergi ke dalam kota negeri itu untuk memberi makanan dengan wang perak yang dibawanya bersama ke dalam gua itu seraya berkata, "Pergilah beli makanan yang enak dan bawa kemari serta hendaklah berlaku lemah lembut supaya jangan orang mengetahui keadaan kita di sini. Jika mereka mengenal kita, tentu mereka akan merejam kita atau memaksa kita supaya memeluk agama mereka, menyembah berhala." Setelah pesuruh itu masuk ke dalam kota, lalu dibelinya makanan dan dibayarnya dengan wang perak keluaran buatan Raja Daqyanus itu. Apabila penjual itu mendapat wang simpanan raja dahulu kala, maka dibawanya menghadap raja. Setelah raja melihat wang lama itu, maka ditanyakannya, "Dari mana kamu mendapat wang ini?" Sahut pesuruh itu, "Wang ini kami bawa dari kota ini ketika kami melarikan diri masuk ke dalam gua kerana takut dibunuh oleh Raja Daqyanus, kerana kami tidak mahu menyembah berhala." Raja itu bertanya lagi, "Di manakah gua kamu itu?" "Tempatnya di sebelah sana," sahut pesuruh itu. Kemudian raja itu pergi bersama-sama pembesarnya melihat gua tersebut dengan ditemani oleh pesuruh tadi. Tatkala raja dan pembesar-pembesarnya melihat hal ehwal 7 orang pemuda itu serta seekor anjing, mereka merasa amat takjub dan hairan kerana Raja Daqyanus itu sebenarnya telah mati lebih 300 tahun dahulu. Ini bermakna mereka telah tidur lebih 300 tahun lamanya dalam gua itu. Dari peristiwa ini, mereka mendapat dalil dan keterangan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa menghidupkan orang mati untuk dibalas dan diadili atas segala perbuatannya di atas dunia ini. Kerana apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa menidurkan pemuda-pemuda itu lebih 300 tahun lamanya, kemudian dibangunkan kembali, tentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa pula menghidupkan orang mati pada hari kiamat. Kemudian pemuda-pemuda itu mengucapkan selamat tinggal kepada raja, lalu mereka kembali ke tempat tidur masing-masing. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewafatkan mereka semua. Maka dengan rasa terharu, raja itu mengkafankan mereka dengan kainnya sendiri dan dimasukkan ke dalam peti, lalu dikuburkannya di situ. Dan kemudiannya dibuat masjid di pintu gua itu sebagai memperingati pemuda-pemuda itu.